Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Dr. Salmiza dan rakan-rakan. Ini adalah tajuk pembentangan kami iaitu kajian tentang cabaran dan impak pandemik COVID-19 dalam sistem pendidikan di Malaysia terhadap pelajar Universiti Sains Malaysia serta langkah mengatasinya. Pembentangan ini akan dimulakan oleh saya iaitu Nik Hasna binti Ahmad Fauzi dan diikuti oleh 4 orang lagi pembentang yang lain. Pengenalan. Coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 adalah sejenis penyakit berkaitan dengan pernafasan yang bermula di Wuhan, China. Seluruh dunia termasuk Malaysia berdepan dengan pandemik yang mendorong kepada kewujudan sistem serta peraturan baru untuk disesuaikan dengan situasi pandemik yang dihadapi. Di Malaysia, ekoran daripada perisytiharan COVID-19 sebagai satu pandemik oleh Organisasi Kesihatan Dunia WHO, Malaysia telah mengisytiharkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bertujuan untuk membendung penularan virus ini dalam kalangan penduduk di Malaysia secara berterusan ataupun secara meluas. Seterusnya, latar belakang kajian. Untuk bahagian ini, secara ringkas sahaja diterangkan dan selebihnya adalah di dalam esei. Baiklah, Malaysia telah berdepan dengan pandemik COVID-19 pada awal Januari 2020 dan ia masih berterusan sehingga kini yang hampir 3 tahun lamanya. Pandemik ini telah memberikan kesan kepada pelbagai sektor di Malaysia, khususnya sektor pendidikan yang tidak dibenarkan beroperasi menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran perlu dilaksanakan secara dalam talian. Kajian ini adalah untuk mengkaji tentang cabaran dan impak pandemik COVID-19 dalam sistem pendidikan di Malaysia terhadap pelajar Universiti Sains Malaysia dan langkah mengatasinya. Kajian ini sebenarnya mempunyai berkaitan dengan beberapa kajian yang telah dijalankan oleh beberapa orang pengkaji yang meliputi aspek cabaran, impak dan langkah seperti kajian yang kami jalankan, dan ia diperoleh hasil daripada tinjauan bacaan yang telah dijalankan dan ada daripadanya yang menyokong, ada yang selari dan tidak selari dengan kajian kami. Objektif kajian. Tujuan dan objektif kajian kami meliputi 3 aspek, iaitu kajian ini adalah untuk mengkaji tentang cabaran pandemik COVID-19 terhadap pelajar Universiti Sains Malaysia. Kedua, mengkaji tentang impak pandemik COVID-19 terhadap pelajar Universiti Sains Malaysia. Dan terakhir, untuk mengkaji tentang langkah untuk mengatasi cabaran dan impak pandemik COVID-19 dalam sistem pendidikan di Malaysia terhadap pelajar Universiti Sains Malaysia. Baiklah, sekian sahaja daripada saya dan saya serahkan pembentangan kepada saudara Adham. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adham bin Ahmad Salahuddin, nombor matrik 153540 akan membentangkan tinjauan bacaan. Berikut merupakan senarai tinjauan bacaan daripada kumpulan kami. Yang pertama, artikel kajian kesan COVID-19 kepada pelajar Universiti Malaysia Pahang UMP yang ditulis oleh Dr. Hasna Hussein pada tahun 2020. Yang kedua, kajian kesan-kesan wabak COVID-19 terhadap kehidupan seharian pelajar universiti yang ditulis oleh Fazli bin Fazil, Nur Najwa Arina dan Siti Sarah pada tahun 2020. Dan yang ketiga, artikel COVID-19 implikasi pengajaran dan pembelajaran atas talian dalam norma baharu kepada pelajar universiti yang ditulis oleh Dr. Ehwan Ngadi pada tahun 2021. Yang keempat, kajian kesihatan mental dan motivasi pelajar sarjana Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM semasa pembelajaran dalam talian sepanjang pandemik COVID-19 yang ditulis oleh Haizvani Muhammad Ganesan dan Nur Zaini Azman pada tahun 2021. Yang kelima, kajian impak pembelajaran terhadap kesihatan pelajar universiti yang ditulis oleh Izzian Izzati Kamsani dan Aisyah Mahat pada tahun 2021. Yang keenam, kajian cabaran pelajar universiti melalui kaedah pembelajaran atas talian yang ditulis oleh Mahathir Yahaya dan Wardatul Hayat Adnan pada tahun 2021. Yang ketujuh, kajian keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dalam talian pembelajaran terhadap pembelajaran pelajar di Kolej Komuniti Hulu Langat yang ditulis oleh Siti Azura binti Abu Hassan, Suzana binti Zainul Abidin dan Zulkarnain bin Hassan pada tahun 2021. Dan yang terakhir, kajian tekanan dalam kalangan pelajar Universiti Sains Malaysia USM yang ditulis oleh Muhammad Izzul Haq, Nur Fatihah, Li Ilin, Putri Nur Syarzana, Auni Sofia, Wanur Adilah Haida dan Ahmad Adham pada tahun 2021.
Secara keseluruhannya, ke-8 tinjauan bacaan ini adalah bertepatan dengan ketiga-tiga objektif kajian kami, membolehkan kami untuk membuat perbandingan serta perbincangan dalam skop dapatan kajian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Ainur Najah binti Muhammad Yusof, nombor matrik 151535. Saya akan meneruskan pembincangan dengan kaedah penyelidikan dan dapatan kajian dari segi demografi responden. Kumpulan kami memilih soal selidik sebagai kaedah penyelidikan kami. Hal ini kerana melalui soal selidik, kami dapat mengetahui pandangan responden serta menjawab kepada objektif kajian kami. Soal selidik ini dilakukan secara dalam talian memandangkan wabak pandemik COVID-19 masih lagi aktif. Kami menggunakan aplikasi Google Form untuk menyenaraikan soalan-soal selidik kami kerana ianya sangat sistematik dan data yang diperolehi juga sangat tepat. Soal selidik ini dijalankan ke atas 100 orang pelajar University Sains Malaysia USM yang terdiri daripada pelajar yang berumur 18 tahun sehingga 26 tahun ke atas. Kumpulan kami mengedarkan soal selidik ini melalui kumpulan WhatsApp yang terdiri daripada para pelajar University Sains Malaysia USM. Seterusnya, data akan dikumpul setelah jumlah responden mencukupi dan dianalisis menggunakan carta pie dan graf bar. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian dapatan kajian. Soalan pertama ialah umur. Kami membahagikan umur kepada 3 peringkat iaitu 18 sehingga 20 tahun, 20 sehingga 25 tahun serta 26 tahun ke atas. Melalui data yang diperolehi, kami mendapati seramai 29% bersamaan 29 orang daripada 100 orang responden dalam kalangan pelajar University Sains Malaysia berumur 18 sehingga 20 tahun. Seterusnya, seramai 67% bersamaan 67 orang yang berumur 20 sehingga 25 tahun. Dan akhir sekali, hanya 4% bersamaan 4 orang yang berumur 26 tahun ke atas. Soalan kedua ialah jantina. Kami mendapati sebanyak 60% bersamaan 60 orang daripada 100 orang responden dalam kalangan pelajar University Sains Malaysia merupakan pelajar perempuan, manakala selebihnya lagi 40% merupakan pelajar lelaki. Seterusnya, soalan ketiga iaitu keberadaan responden dalam kalangan pelajar University Sains Malaysia sekarang sebanyak 68% bersamaan 68 orang daripada 100 orang responden masih berada di rumah, manakala 32% lagi sudah pun berada di kampus. Soalan keempat ialah dari segi kaedah pembelajaran responden sepanjang pandemik COVID-19. Banyak 79% bersamaan 79 orang daripada 100 orang responden yang masih meneruskan kaedah pembelajaran mereka secara dalam talian sepenuhnya. Manakala hanya 4% sahaja bersamaan 4 orang yang sudah menjalankan kaedah pembelajaran secara bersemuka sepenuhnya. Selebihnya 17% lagi bersamaan 17 orang yang menjalankan kaedah pembelajaran secara dalam talian dan bersemuka. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk menyambung bahagian dapatan kajian. Seterusnya, cabaran pandemik COVID-19 terhadap pelajar University Sains Malaysia. Seramai 48 orang responden telah sangat setuju terhadap kaedah pembelajaran berubah daripada bersemuka kepada secara atas talian sebagai salah satu cabaran pandemik COVID-19 terhadap pelajar University Sains Malaysia. Yang kedua, 41 orang responden telah bersetuju terhadap suasana pembelajaran yang tidak kondusif juga merupakan salah satu daripada cabaran pandemik COVID-19 terhadap pelajar University Sains Malaysia. Ramai 44 orang responden sangat bersetuju mengenai capaian internet yang rendah dan tidak stabil untuk mengakses pembelajaran secara atas talian juga merupakan cabaran utama pandemik COVID-19 terhadap pelajar di University Sains Malaysia. Seramai 48 orang responden telah bersetuju mengenai kesukaran untuk berhubung atau berkomunikasi secara bersemuka bersama pensyarah dan rakan sekuliah. Selain itu, separuh daripada responden iaitu 51 orang responden sangat bersetuju mengenai beban tugasan yang terlalu banyak dan tarikh penghantaran yang terlalu singkat
merupakan cabaran pandemik COVID-19 terhadap pelajar. Cabaran yang terakhir, seramai 38 orang responden sangat bersetuju mengenai kekurangan dana untuk membeli data internet sebagai cabaran utama pandemik COVID-19 terhadap pelajar di Universiti Sains Malaysia. Seterusnya, kita beralih pula kepada impak pandemik COVID-19 terhadap pelajar Universiti Sains Malaysia. Seramai 52 orang responden sangat bersetuju mengenai keterbatasan untuk melakukan aktiviti kesukanan dan kepimpinan di kampus merupakan salah satu daripada impak pandemik COVID-19 terhadap pelajar Universiti Sains Malaysia. Ramai 56 orang responden sangat bersetuju mengenai tahap kesihatan mental pelajar terganggu dan tidak stabil merupakan impak pandemik COVID-19 terhadap pelajar di Universiti Sains Malaysia. Seramai 43 orang responden sangat bersetuju mengenai pelajar tidak berupaya untuk meningkatkan kualiti diri terutama dalam kemahiran insaniah dan juga hubungan sosial sebagai impak pandemik COVID-19 terhadap pelajar di Universiti Sains Malaysia. Seramai 39 orang responden sangat bersetuju mengenai kualiti kerja atau tugasan kurang cemerlang kerana kekurangan sumber rujukan. Akhir sekali, seramai 58 orang responden sangat setuju mengenai pelajar tidak dapat mengenali antara satu sama lain dengan baik walaupun dalam kuliah yang sama, merupakan salah satu daripada impak pandemik COVID-19 terhadap pelajar di Universiti Sains Malaysia. Kita teruskan lagi dengan langkah-langkah untuk mengatasi masalah cabaran dan impak pandemik COVID-19 dalam sistem pendidikan di Malaysia terhadap pelajar di Universiti Sains Malaysia. Ramai 72 orang responden sangat bersetuju mengenai pihak KPT iaitu Kementerian Pelajaran Tinggi boleh menyediakan pakej pelan data siswa dan juga komputer riba kepada pelajar yang berkeperluan. Seramai 68 orang responden sangat bersetuju mengenai pelajar perlu mendapatkan rehat yang secukupnya dan berkongsi masalah dengan insan yang dipercayai untuk memulihkan kesihatan mental. Selain itu, seramai 55 orang responden sangat bersetuju untuk mengadakan sesi bimbingan dan kaunseling kepada golongan yang memerlukan. Seramai 51 orang responden sangat bersetuju bagi pelajar itu sendiri untuk meningkatkan kualiti diri dengan cara menyertai pelbagai aktiviti secara dalam talian yang dianjurkan oleh IPT masing-masing merupakan langkah bagi membantu pelajar-pelajar tersebut. Seterusnya, seramai 51 orang responden sangat bersetuju untuk memperbanyakkan aktiviti perbincangan bersama rakan-rakan. Terakhir, seramai 71 orang responden sangat bersetuju untuk tenaga pelajar mengurangkan pemberian tugasan dan memanjangkan sedikit tempoh penghantaran untuk mengelakkan isu bebanan tugasan yang banyak. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Lim Chin Yen, matching number 151522 dan sekarang saya akan membentangkan bahagian perbincangan dan kesimpulan. Pertama sekali, contoh cabaran yang pertama iaitu kaedah pembelajaran berubah secara dalam talian. Hasil dapatan kajian daripada soal selidik adalah tidak selari dengan kajian tinjauan 3. Hal ini disebabkan pembelajaran secara dalam talian adalah bergantung kepada kesesuaian pelajar masing-masing dari segi personaliti yang tidak semestinya membawa cabaran kepada pelajar USM. Seterusnya, contoh yang kedua iaitu capaian internet yang rendah dan tidak stabil. Hasil dapatan kajian daripada soal selidik adalah selari dengan kajian tinjauan 5. Disebabkan pelajar yang mungkin berada di kawasan pedalaman sukar untuk mendapati capaian internet yang stabil. Selain itu, contoh impak yang pertama adalah keterbatasan untuk melakukan aktiviti kesukanan dan kepimpinan di kampus. Hasil dapatan kajian daripada soal selidik adalah menyokong kepada kajian tinjauan 2 kerana prosedur SOP yang ketat perlu diikuti oleh para pelajar USM. Contoh yang kedua, pelajar tidak berupaya untuk meningkatkan kualiti diri, terutamanya kemahiran insaniah dan hubungan sosial. Hasil dapatan kajian daripada soal selidik adalah menyokong kepada kajian tinjauan 2 kerana pelajar tidak berpeluang untuk berhadapan, berkomunikasi dan menjalinkan hubungan dengan orang lain. Di samping itu, contoh langkah pertama adalah penyediaan pakej pelan data dan komputer riba.
Hasil dapatan kajian daripada soal selidik adalah selari dengan kajian tinjauan 5 dan 7 kerana ia dapat mengurangkan tanggungan kos untuk belajar daripada keluarga miskin. Contoh yang kedua, menyertai pelbagai aktiviti secara dalam talian telah menunjukkan hasil dapatan kajian daripada soal selidik adalah selari dengan kajian tinjauan 7 disebabkan pelajar dapat berkenalan dengan kawan baru dan kurangkan tekanan hidup. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 telah membawa pelbagai impak dan cabaran terhadap bidang pendidikan di Malaysia, terutamanya golongan pelajar IPT. Oleh itu, kerjasama daripada pelbagai pihak berkuasa diperlukan sebagai langkah untuk mengatasi impak dan cabaran tersebut demi kebaikan para pelajar IPT di negara kita. Sekian, terima kasih.